Bismillahirrahmanirrahim. Tajus Salatin oleh Bukhari Al-Jauhari. Fasal yang ke-20 pada menyatakan peri segala rakyat dengan segala raja itu dalam kerajaan. Adapun peri segala rakyat tiada di luar daripada dua perkara, kerana Islam jua mereka itu atau kafir. Dan daripada dua pihak itu, jadilah berlainan hukum di atas kedua mereka itu. Dan harus bahawa yang raja itu mengetahui peri kedua pihak itu dan dibezakan pada antara mereka itu dalam kerajaannya, supaya ia jangan taksir dalam pekerjaan yang sukar itu. Maka kami daripada sebab dua perkara jua rakyat itu dalam dua fasal diceritakan ahwal mereka itu. Bermula daripada segala rakyat yang Islam, di atas rajanya 20 hak ada, dan di atas raja itu wajib jua mengadakan segala hak itu, dan wajib raja itu jikalau taksir pada dalam segala hak itu pada hari kiamat, sukarlah amat padanya. Hak yang pertama, bahawa yang raja itu hendaklah kerana kebesaran kerajaan itu jangan membesarkan dirinya dan jangan melihat mudah pada segala hamba Allah, kerana Allah Ta'ala seru jua akan segala orang yang mutakabbir. Seperti firman Allah Ta'ala, innahu la yuhibbul mutakabbirin. Artinya, sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang takabbur. Lagi diceritakan dalam hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla awsa ilayya an tawadhu hatta la yatakabbara ahadun ala ahadin. Artinya, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala menikahkan padaku, beritahu akan segala umatku itu, merendahkan dirinya, dan jangan membesarkan dirinya. Lagi diceritakan dalam kitab hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Artinya, tiada masuk dalam syurga barang siapa yang ada dalam hatinya sifat takabbur, walaupun sebesar zarah itu. Maka dari kerana itulah sebagainya di atas segala raja-raja yang pilihan itu merendahkan diri sangat-sangat pada tempat, kerana sabar itu daripada segala orang baik jua, dan daripada segala raja-raja terbaik adanya. Hak yang kedua, bahawa yang raja itu hendaklah jangan mendengar kata setengah rakyat itu daripada kejahatan setengah rakyat itu. Jikalau mendengar daripada seseorang kejahatan seseorang lain, hendaklah jangan percaya akan katanya itu jika belum diperiksai kebenaran itu. Jika mendengar katanya daripada kesalahan kesemuanya dan percaya dan menghukumkan dengan katanya, binasalah kerajaannya itu, kerana segala orang yang tamak itu kehendaknya memberi sakit akan segala manusia kerana tamaknya, dan segala orang yang hasad daripada dengkinya mencari kecelaan manusia jua. Maka tiadalah harus didengar katanya, dan haruslah dibencikan adanya, kerana segala hakim berkata, man naqala ilaika faqabbala anka. Artinya, barang siapa yang membawa kecelaan orang kepadamu, maka ia membawa kecelaan kamu kepada orang yang lain. Dan akan orang yang demikian itu perinya pohon segala kecelaan dengan kejahatan jua adanya. Adapun pada suatu hari, ada di hadapan Amirul Mukminin Ali seorang berkata daripada kecelaan seorang lain. Maka Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata, hai hamba Allah, kamu bertanya jua daripada orang itu katamu ini. Jikalau benar katamu, akan dia kami bencikan padamu daripada sebab aib katamu itu. Dan jikalau dusta katamu, daripada orang itu, kamu seksakan dia daripada dustamu. Dan jika engkau bertaubat daripada perkataan yang jahat itu,
kami ampun dosamu itu. Maka orang itu berkata, Ya Amirul Mu'minin, Ya Amiral Mu'minin, aku taubatlah. Bermula dalam kitab Khairatul Muluk bahawa berkata 3 perkara jua yang teramat kecelaan segala raja-raja itu. Pertama, mengatakan kata-kata yang banyak. Kedua, segala rahsia kerajaan itu menyatakan akan seseorang. Ketiga, mendengar tanpa periksa kata seorang tiada terlebih aib akan segala raja-raja itu. Daripada 3 perkara itu, kebinasaan kerajaan dalam 3 perkara itulah. Hak yang ketiga, bahawa yang raja itu hendaklah apabila murka atas segala rakyat itu daripada sesuatu taksir. Jikalau dapat mengampun salah mereka itu, hendaklah jangan dilakukan lebih daripada 3 hari itu murkanya. Haruslah diampunkan. Jikalau murka itu akan rakyat kerana pekerjaan agama jua, tak kala itu haruslah ia sentiasa murka orang itu, haruslah supaya jangan taksir dalam pekerjaan agama itu. Dan cerita daripada Hadrat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengampun segala salah daripada hamba Allah itu, Allah Ta'ala mengampun segala dosanya itu pada hari kiamat. Dan dalam kitab Khabarul Muluk mengatakan, Allah Ta'ala berfirman akan Nabi Yusuf AS, Hai Yusuf, daripada sebab engkau ampuni salah segala saudaramu itu, maka aku tinggi jua akan namamu dan dimuliakan adamu. Hak yang keempat, bahawa raja itu hendaklah memeliharakan segala rakyat dan jangan memilih dan katakan itu baik dan itu jahat, kerana segala raja-raja yang adil di atas bumi itulah bayang-bayang Allah Ta'ala jua. Dan Allah Ta'ala jua memeliharakan sekalian hambanya dalam dunia daripada kafir dan mukmin, fasik dan saleh, dan asi dan abdi, dan lain daripada itu. Barang siapa yang jika baik dan jahat semuanya dengan anugerah hak Ta'ala dan sukacitalah dalam dunia. Demikian hendak peri raja itu yang adil dalam kerajaan, supaya sekalian hamba Allah dengan sentosa pada zaman ia, kerana sabda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih utama daripada segala orang-orang itulah yang mengasihi sekalian manusia dan berbuat baik akan mereka itu, jikalau mereka itu baik atau jahat. Hak yang kelima, hendaklah bahawa yang raja itu daripada sebab kuasa dan kebesaran itu jangan menghendak melihat segala anak isteri segala rakyat itu, dan jangan masuk ke dalam rumah mereka itu daripada izin mereka itu, kerana dalam kitab Akhbarul Muluk diceritakan daripada Hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Hadrat Nabi datang ke rumah seorang Islam, maka ia berhenti dahulu pada pintu rumah orang itu dan 3 kali ia memanggil yang mempunyai rumah itu. Jikalau ia memberi izin yang mempunyai rumah itu, maka masuk ia. Dan jikalau tiada memberi izin, maka kembalilah ia. Dan tiada memberi sakit hatinya daripada yang mempunyai rumah itu. Dan sabdanya, bahawa yang pergi ke rumah orang itu tidak harus masuk ke dalam rumahnya, melainkan dengan izinnya jua. Dan hanya 3 kali minta izin, supaya yang mempunyai rumah mendengar dan tahu akan orang datang pada pintu rumah ia. Dan kedua kali meminta izin dan sabar, supaya yang mempunyai rumah itu berbaikikan dirinya dan tempatnya. Dan ketiga kali minta izin dan sabar. Jika memberi izin, maka masuk ia ke dalam rumahnya. Dan jika tiada memberi izin daripada sesuatu kesukaran, kembali daripada pintunya dan jangan memberi sakit hati daripada yang mempunyai rumah itu. Hak yang keenam, hendaklah yang raja itu pada sekalian perkataan dan pekerjaan dengan sekalian perkara manusia itu layak akan perihal seseorang manusia itu juga, dan katanya hendaklah patut dengan pangkat seseorang itu yang datang padanya. Umpamanya, barang yang hendak daripada segala yang alim dan fadil dan aqil itu, jangan menghendak itu daripada segala yang bebal dan ahmak dan tiada berbudi. Dan barang yang menghendak daripada segala orang yang biasa menghadap segala raja-raja dan berkata-kata dengan segala orang yang mengerti kata
Jangan ia menghendak itu daripada segala orang yang biasa duduk dan serta segala orang yang tiada bersopan dan biasa berkata-kata, serta segala orang hutan dan orang pasar dan sebagainya. Maka kerana itu, hendaklah jangan diberat atas segala hamba Allah, tetapi dibicarakan dalam segala pekerjaan dan perkataan mereka itu. Hendaklah patut dengan perihal mereka itu. Bermula, diceritakan daripada Nabi Daud alaihissalam yang berkata, Hai Tuanku, hai Tuhanku, apa aku perbuat supaya segala hambamu kasih akan daku? Maka firman Allah Ta'ala, Hai Daud, katakanlah pada mereka itu barang yang dapat menerima budi mereka itu, seperti harus engkau memeliharakan barang yang ada pada antara aku dan engkau. Hak yang ketujuh. Hendaklah yang raja itu pada antara segala orang yang menghadap dia, serta memeliharakan segala orang yang tua-tua dan memberi hormat akan mereka itu. Jika ia tiada berpengetahuan pun sekali, dan jika orang yang tua itu berilmu atau salih atau abid dan zahid, maka wajiblah memberi hormat akan dia. Dan lagi hendaklah yang raja itu memeliharakan segala budak-budak itu dengan sepatut-patutnya dan menunjukkan syafaat dan rahmat padanya supaya dibalaskan Allah Ta'ala jua. Bermula, diceritakan daripada hadrat Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, bukan daripada kami orang itu yang tiada memberi hormat akan segala orang yang tua dan tiada melihat dengan sepatutnya akan segala orang yang muda. Dan barang siapa yang memberi hormat akan segala orang yang tua-tua itu, kerana tahunya itu, Allah Subhanahu Wa Taala membalaskan ia pada masa tuanya itu. Hak yang ke-8. Hendaklah yang raja itu, barang yang berjanji itu dengan barang siapa daripada segala hamba Allah, hendaklah menyempurnakan janji itu. Jangan bersalahan dengan janjinya itu, yang tiada terlebih peri yang keji akan segala raja-raja daripada bersalahan dengan janjinya. Adapun diceritakan dalam kitab Akhbarul Muluk bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebesaran itu akan Sultan Iskandar Zulkarnain daripada 3 perkara perinya itu. Pertama, barang yang berkata benar. Kedua, apabila berjanji dengan orang disampaikan janji itu. Ketiga, barang yang mendapatkan daripada harta, tiada ia menaruh harta itu dalam perbendaharaan, tetapi dia belanjakan akan segala hamba Allah. Hak yang ke-9. Hendaklah yang raja itu pada masa hukum jangan masam mukanya dan jangan keras katanya, tetapi harus jua dengan manis mukanya dan lembut katanya. Bermula, diceritakan daripada hadrat Nabi Muhammad SAW bersabda, di dalam syurga, beberapa mahligai ada daripada manikam itu, dan barang yang ada dalamnya kelihatan di luarnya daripada amat hening manikam itu. Maka adalah orang bertanyakan, punya siapa segala mahligai itu, ya Rasulullah? Maka sabda Rasulullah, punya segala orang yang berkata-kata lemah lembut, serta yang manis mukanya dengan segala hamba Allah, dan menyayang akan segala yang lapar, dan semayang pada malam, tak kala segala orang sudah tidur. Hak yang ke-10. Hendaklah yang raja itu, tak kala masa hukum pada antara segala hamba Allah itu, hendaklah menghukumkan dengan adil dan insaf dan mengerjakan kerja segala hamba Allah itu. Demikianlah adanya jikalau orang lain mengerjakan kerja kerajaan seperti demikian itu, ia sukalah daripada pekerjaan orang itu atas dirinya jua, dan tiada sakit hatinya daripada pekerjaan orang itu. Adapun diceritakan daripada hadrat Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menghendak masuk syurga dan lepas daripada api neraka, hendaklah ia berbuat baik pada segala hamba Allah, barang yang ia suka diperbuat orang yang lain akan dia. Hak yang ke-11. Hendaklah yang raja itu pada pekerjaan hukum jangan diperlambatkan pada antara 2 khasim itu. Kerana jika diperlambatkan itu banyak fitnahnya, maka hendaklah disolehkan pada antaranya 2 khasim itu, iaitu berdamaikan
kedua-dua. Bermula, nyatalah akan datang daripada hadrat Nabi Muhammad SAW bersabda, akan memberi khabar akan kamu daripada suatu amal yang pahalanya itu terlebih daripada sembahyang dan sedekah. Maka segala ashab berkata, apa itu ya Rasulullah? Maka sabda Nabi, sulh, itulah pada antara dua khasim itu yang diabaikan daripada dua orang yang berbantah itu terlebih pahalanya daripada sembahyang dan sedekah. Hak yang ke-12. Hendaklah yang raja itu jangan diusahakan pada membukakan dosa segala hamba Allah dan dengan barang salah dan alpa. Jangan memberi sakit akan segala rakyat, dan sebaliknya yang dapat hendaklah sembunyikan segala aib raja itu. Jangan dinyatakan segala kecelaan orang itu barang yang dapat. Adapun dalam cerita dalam kitab Akhbarul Muluk, barang siapa menutup aib saudaranya yang mukmin itu, bahawa Allah Ta'ala menutup segala aib orang itu dalam dunia dan dalam akhirat daripada mata segala manusia itu. Hikayat. Diceritakan orang bahawa Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu dalam negeri Madinah semalam mengawal pergi berjalan pada suatu rumah, mendengar suara yang salah dan dengan firasah mengetahui orang itu salah jua, dan daripada firasah agamanya tiada dapat sabarkan. Maka dari atas pagar ia turun melihat seorang laki-laki dengan seorang perempuan duduk dan pada antara keduanya menaruh khamar. Maka kata Umar, hai seteru Allah, pada sangkamu bahawa Allah Ta'ala tiada melihat perbuatanmu ini? Maka orang itu pun berkata, ya Amirul Mukminin, sabarlah. Jikalau aku berbuat sesuatu salah, atau aku berbuat 3 salah. Maka kata Umar, apakah salahku pada tempatmu itu? Apakah salahku padamu itu? Maka kata mereka itu, ya Amirul Mukminin, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, wala tajassasu. Artinya, jangan diusahakan kepada menyatakan kecelaan segala hamba Allah itu. Dan adalah tuan hamba berbuat dosa. Dan lagi firman Allah Ta'ala, waqtul buyuta min abwabiha. Artinya, masuk dalam segala rumah itu daripada pintu jua. Dan adalah tuan hamba dari atas pagar turun. Dan lagi firman Allah Ta'ala, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. Artinya, jangan masuk dalam segala rumah lain daripada rumah kamu sehingga memberi izin yang mempunyai rumah itu, dan engkau tiada dengan izin masuk dalam rumah ini. Maka kata Umar, benarlah katamu itu, walaupun perbuatanmu ini salah. Jikalau hendak ku ampun sekali ini dosamu itu, tabaklah engkau daripada perbuatan itu. Maka kata orang muda itu, ya Amirul Mukminin, tabaklah aku daripada perbuatan ini. Maka diampun dosanya itu. Hak yang ke-13. Hendaklah yang raja itu daripada sesuatu perbuatan yang salah, jangan dibenarkan segala hamba Allah dengan perbuatan salah itu. Dan jikalau menghendak berbuat sesuatu perbuatan yang salah dengan hawa nafsu itu, hendaklah tersembunyi. Jangan dinyatakan salah itu pada segala manusia, kerana segala rakyat itu seperti dalam segala kebajikan dan kejahatan menurutkan rajanya itu. Jika perbuatan raja itu baik, maka segala rakyat pun diusahakannya akan perbuatan yang baik itu jua. Dan pahala segala perbuatan yang baik itu raja jua beroleh dia. Kerana daripada sebab rajalah maka dikerjakan itu. Dan jika perbuatan raja itu jahat, nescaya diusahakan oleh segala rakyat pada perbuatan jahat jua dan dosa. Dan dosa segala perbuatan yang jahat itu atas rajanya juga, kerana daripada sebab ia jadikan segala kejahatan adanya. Apabila tiada dapat menahan nafsunya daripada kesalahan, harus tersembunyi salah itu daripada segala orang. Jangan dinyatakan salah itu. Yang kebinasaan dunia dan akhirat adalah dalam kenyataan itu. Hak yang ke-14. Hendaklah yang raja itu barang pekerjaan segala hamba Allah yang bergantung daripadanya,
dan syafaat pekerjaan yang sukar hendaklah dimudahkan dengan syafaat. Kerana itu daripada khasiat orang yang bersalah dengan sepatah kata pada hakim itulah yang dengan syafaat kata hakim itu beberapa pekerjaan yang sukar jadi mudah dan beberapa perbuatan dan perkataan yang berat jadi ringan. Maka hendaklah raja itu ingatkan ketikanya dengan sepatah kata beroleh beribu-ribu pahala. Adapun diceritakan daripada hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, membuat sedekah tiada lebih pahalanya daripada sedekah lidah itu. Maka kata segala ashab, betapa kenyataan syafaat itulah yang beberapa orang lepas daripada kejahatan dengan syafaat itu dan akan beberapa orang menyelamatkan dengan syafaat itu juga. Hak yang ke-15. Hendaklah yang raja itu melebih hormat akan segala fakir dan miskin dan dimuliakan segala pendeta itu terlebih daripada segala orang kaya-kaya dan harus sentiasa duduk dengan mereka itu daripada ahli dunia kerana sahabat segala fakir dan miskin yang soleh dan khidmat segala pendeta yang berilmu dan beramal adalah menerangkan hati manusia. Dan sahabat ahli dunia dan banyak kata-kata dengan ahli dunia itu mengurangkan cahaya hati manusia. Adapun diceritakan daripada hadits Nabi Muhammad SAW bersabda dengan segala ashab, jangan duduk kamu serta segala orang yang ahli dunia itulah. Dan raja itu senantiasa berkata-kata dengan ahli dunia dan sediakala duduk serta segala orang kaya. Dan daripada kedua perkara ini jadilah kurang cahaya hati manusia. Jika dengan hal itu jua sentiasa binasalah akhirat itu berasas dunia, dijauhi Allah daripadanya. Na'udzubillahi minha. Maka harus yang raja itu tiap-tiap hari cahari segala fakir dan miskin yang benar katanya dan perbuatannya dan minta doa daripadanya dan mencari segala pendeta yang berilmu dan beramal dan kurang tamaknya. Maka ia mendengarkan katanya dan meminta pengajar daripadanya. Dan jika tiada dapat segala mereka itu yang menerangkan hati, maka haruslah ia membaca kitab ini yang mengatakan dan peri dan perbuatan dan segala orang yang beriman dan budiman supaya menerangi hatinya itu. Hak yang ke-16. Hendaklah yang raja itu sentiasa mengingatkan maut dan jangan alpa daripada segala hal fakir dan miskin dan yatim dan dhaif yang ada dalam negeri itu. Maka haruslah diperiksai hal mereka itu dan menolong akan segala yang kesukaran mereka itu. Barang yang dapat dan mengetahui segala kesukaran itu atas ialah dan hal segala mereka itu pada hari kiamat bertanyakan daripadanya jua. Dan kerana mereka itu diseksakan nyawanya. Maka harus raja itu dalam dunia ini yang diberikan Allah Ta'ala kuasa padanya dilepaskan nyawanya daripada hak mereka itu atasnya. Adapun diceritakan daripada hadits Nabi Muhammad SAW bersabda, segala raja-raja yang alpa daripada hal segala fakir dan miskin dan yatim itu dalam dunia akan dihadirkan pada hari kiamat. Dan tak kala itu berseru-seru malaikat mengatakan itulah segala raja-raja yang diberi Allah Ta'ala kerajaan dalam dunia dan dianugerahkan segala nikmat padanya. Dan mereka itu dengan segala nikmat dan daulat dan kebesaran tiada diperiksai hal segala fakir dan miskin dan yatim dan dhaif dan tiada ditolong akan mereka itu dalam segala kesukaran dan tiada memeliharakan mereka itu dalam kesakitan dan tiada dikasihankan mereka itu. Maka Allah Ta'ala pada hari itu tiada lagi berendakan segala raja-raja itu dan tiada dikasihankan adanya. Maka malaikat membawa mereka ke sebelah neraka segala raja-raja itu dengan murka Allah Ta'ala. Hak yang ke-17. Hendaklah yang raja itu sucikan segala jalan, pergi dan datang segala orang ke negeri itu, diluaskan dan dijauhkan daripada segala orang yang jahat, supaya segala hamba Allah dengan sentosanya dapat pergi datang. Dan barang siapa berbuat jahat akan segala hamba Allah, dalam jalan itu harus disiasatkan orang yang jahat itu. Dan demikianlah supaya segala orang yang jahat itu takut. Dan pada antara segala jalan itu, barang tempat yang sukar dan tiada sentosa harus pada tempat itu berbuat tempat perhentian
segala hamba Allah dengan bahagianya, dan jika tiada dapat berbuat, tempat perhentian itu harus menaruh beberapa orang dengan senjatanya, mengawal jalan itu, dan menolong akan segala hamba Allah, dan menjauhkan kejahatan segala orang yang jahat itu daripada segala hamba Allah, kerana raja itu taksir dalam pekerjaan ini. Maka sekalian kebesaran segala hamba Allah itu atas raja itulah, dan diseksakan raja itu pada hari kiamat, kerana kesukaran segala hamba Allah dalam dunia. Bermula, diceritakan daripada Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, yang ia bertanyakan daripada segala seorang sahabat namanya Abu Darda, dan katanya, "Hai Abu Darda, segala orang yang menyebutkan namaku Khalifatul Mukminin, engkau apa kata pada peri adaku dan namaku itu?" Maka Abu Darda pun berkata, "Ya Amiral Mukminin, jikalau seekor anak kambing segala orang di padang hutan hilang dan binasa, dan engkau tiada tahu halnya, dan alpa kamu daripada anak kambing itu, dan daripada yang empunya kambing itu, tiada dapat menyebutkan namamu khalifah." Hak yang ke-18. Hendaklah yang raja itu dalam segala negerinya pada jalan barang yang jauh daripada negeri dan kampung jalan itu tiada dapat sampai, dan terpaksa bermalam pada antara jalan itu, berbuat tempat yang dapat berhenti segala hamba Allah, dan pada barang sungai yang sukar menyeberang, berbuat titi di atas sungai itu. Jika tiada berbuat demikian, kesukaran segala hamba Allah itu atas raja itulah yang taksir dalam pekerjaan, dan dalam akhirat diseksakan raja itu kerana kesukaran segala hamba Allah. Bermula, diceritakan bahawa barang siapa berbuat suatu niat dengan kerana Allah Ta'ala, maka dimudahkan Allah Ta'ala padanya jalan yang niat, maka dimudahkan Allah Ta'ala padanya jalan niat yang 300 tahun perjalanan jauhnya itu. Hak yang ke-19. Hendaklah yang raja itu dalam segala negeri dan segala kampung suruh berbuat sesuatu masjid pada barang tempat yang dapat, dan bertentukan belanja imam dan khatib dan muazzin, supaya kerana kesukaran mereka itu jangan meninggalkan pekerjaan sembahyang. Adapun diceritakan daripada Hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuat sesuatu masjid dalam dunia supaya segala hamba Allah sembahyang, maka dibalaskan Allah Ta'ala akan dia suatu rumah dalam syurga yang luas rumah itu sama dunia ini. Hak yang ke-20. Hendaklah yang raja itu sentiasa mengerjakan amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Hak yang ke-20. Hendaklah raja itu sentiasa mengerjakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Amrun bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu dan mengajari segala rakyat dan menyuruh mereka itu berbuat segala perbuatan yang baik, dan menegahkan mereka ini daripada segala perbuatan yang jahat. Dan barang siapa tiada menurut akan suruhnya dan tegahnya itu, haruslah disiasatkan dan diseksakan. Dan jika taksir raja itu dalam pekerjaan ini, maka bahawa Allah Ta'ala menyeksai akan dia pada hari kiamat, kerana perintah sekalian rakyat itu daripada baik dan jahat di atas raja itulah. Tiada dapat tiada daripadanya menerangi sentiasa akan segala hal segala rakyat itu, dan dibicarakan dengan kebajikan akan pekerjaan mereka itu supaya lepas daripada taksir. Adapun diceritakan daripada Hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dijadikan raja pada antara segala hambanya itu, dan tiada ia mengajari mereka itu, dan tiada menyuruh berbuat baik, dan tiada menegahkan daripada sekalian perbuatan yang jahat, maka Allah Ta'ala siksai akan dia dalam neraka, dan tiada mencium bau syurga. Bermula itulah 20 hak rakyat yang Islam itu atas raja yang Islam itu, bahawa tiada dapat tiada daripada yang mengadakan sesuatu hak itu dan memeliharakan segala perkataan dan segala pekerjaan itu dengan sempurnanya, supaya dapat ia mengatakan khalifah itu nama raja adanya.